Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi Khabar wabarakatuh. semua? Harap semua Baik. masih segar lagi. Alhamdulillah. Dan tahniah pada Ibu Suhani, dan terima kasih juga pada Aina atas perkongsian yang sangat baik lah pada kita semua untuk jadi jadi motivasi, jadi semangat kan, untuk kita berhadapan dengan prospek ataupun downline kita yang mungkin ada masalah begitu yang sama. Jadi untuk malam ni saya menggantikan Gold Diamond kita untuk menyampaikan satu tajuk. Tajuk ni tak adalah saya sehebat mana pun, tapi insya-Allah saya cuba untuk sampaikan sebaik mungkin, uh, supaya tercapailah objektif untuk kita menghadapi, itu tajuknya apa? Tajuk cara mengurus bantahan. Jadi mudah-mudahan dengan topik malam ni kita dapat belajar satu perkara, bagaimana cara kita untuk menguruskan ataupun berhadapan dengan bantahan ataupun dalam English yang panggil rejection. Rejection ni sesuai penolakan lah, orang tolak, tak terima kita punya jual kan, nak jual, nak kongsi sharing kita dengan orang. Okey, baik. Sekejap ya, mana dia punya slide ni hilang pula. Bismillah. Okey, baik. Jadi sebelum kita masuk pada cara mengusung bantahan, saya ada tambah sikit lah beberapa benda dalam slide ni, iaitu perkara yang sangat penting untuk kita berhadapan dengan bantahan kita sendiri. Persiapan kita sendiri untuk berhadapan dengan bantahan. Apa dia? Baik. Iaitu belief. Untuk kita berhadapan dengan bantahan ini ataupun rejection, nombor satu yang sangat mustahil ialah belief. Belief ni kalau bahasa bahasa agama dia beriman, ataupun bahasa Melayu ni kepercayaan yang sangat teguh. Maksudnya apa belief ni? Ialah kita menerima sesuatu sebagai sesuatu benda yang benar dan kita sangat yakin akan kebenaran tersebut. Yang keduanya, definisi lain pula kata to have faith, confidence and trust. Kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya, kita yakin sangat. Itu yang kita kena ada bila kita nak buat bisnes. Bila kita nak sharing dengan orang luar, dengan downline tentang produk. Kalau tidak, kita pun akan goyah sekali. Kita akan runtuh bersama-sama sekali. Kita pun akan hanyut juga, tak yakin. Dan kita pun akan down sebab kita tidak ada kepercayaan yang sangat teguh. Ha. Pada saya, untuk saya sendirilah, saya pribadi untuk buat bisnes Shanghu, sebelum saya decide untuk buat bisnes, saya dah bina dulu belief system yang betul, yang tepat. Sebab saya mengkaji dulu. Saya mengkaji tentang syarikat, saya mengkaji tentang produk, dan saya telah guna produk pada diri saya, keluarga saya, dan saya dapat result dia. Dan saya study pula secara akademik, jurnal sebagainya. Sebab kalau kita lihat satu pihak, kajian di pihak Shanghu, mungkin kita rasa takut bias kan. Orang akan kata ni sebelah pihak saja. Cuba tengok tempat lain. Jadi saya tengok double side, dua side. Dalam dunia akademik sendiri pun memang telah membuktikan bahawa Lindsay khususnya memang ada khasiatnya sama seperti apa yang kita sebut dalam kajian Dr. Chen. Tambah ada banyak lagi kelebihan dia. Ya, Lindsay Ganoderma lucidum ni sendiri. Jadi situ dapat kita bina dah satu belief system, saya percaya. Kemudian tambah pula marketing plan dia. Kalau kan saya sendiri, saya dah join banyak bisnes. Dah buat banyak bisnes MLM, produk makanan kesihatan, termasuk makanan sunnah. Kan? Dan setelah bergelumang dengan benda ni, dah lalui macam-macam pengalaman. Dan saya nampak dalam konteks bisnes, masalah yang sangat baik ialah setakat ini hanya terdapat di Shanghu, bisnes Shanghu. Kalau kita nak berjaya dengan betul-betul berjaya lah. Dan kalau kita nak betul-betul jujur dengan berjaya dan mengajak orang lain berjaya. Sebab ada bisnes lain, dia berjaya, dia seorang saja berjaya. Tapi bila orang lain nak berjaya seperti dia tak bersungguh-sungguh nak ajak orang lain berjaya sebab dia dah berjaya. Dia rasa cukup. Dia rasa cukup dia berjaya dan orang lain nak berjaya tu usaha sendirilah. Usaha keras sendiri dah pandai-pandai lah. Kau nak hidup, nak apa. Begitu. Jadi kalau kita belajar marketing plan, ingat tak saya cerita dulu dalam semasa plan Letterberry, bagaimana plan perniagaan Shanghu ni, kalau kita nak berjaya duduk di atas sebagai diamond atau gold diamond, kita mesti pastikan orang di bawah kita juga sama macam kita. Kita kena bantu dia, guide dia, bagi dia faham, train dia, sentiasa mendampingi dia, kan? Supaya dia rasa dia dipimpin dan dia juga nak boleh berjaya macam kita. Kita tak akan boleh berjaya dalam bisnes Shanghu ni kalau kita tak pastikan orang bawah kita berjaya. Itu konsep yang sangat bagus.
Konsep membantu orang. Yang betul-betul membantu lah. Bukan bantu, bukan kita syok sendiri, tidak. Nah, sebab tu yang antara benda yang saya sangat yakin dan percaya dengan apa yang ada pada Syahur sekarang ini, insya-Allah tak akan rugi dan kita akan sentiasa stay teguh. Orang kata apa? Tetap berada dalam kereta api Syahur. Itu sangat penting. Sebab kalau tidak nanti kita akan jumpa pelbagai orang yang membantah. Ada yang membantah ini orang yang telah buat bisnes lain yang mungkin produk dia sama macam kita. Ada orang yang memang alergi, tak suka. Ada orang yang macam-macam orang yang akan membantah ni. Jadi untuk kita sentiasa tetap pendirian, mungkin ada satu belief system yang sangat kuat. Yang sangat kuat ni. Okey, baik. Sebab itu dalam dalam Islam sendiri, saya suka tengok bagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran sendiri sebenarnya Allah Ta'ala telah tunjukkan contoh bagaimana suatu perkara ni perlu ada pembuktian saintifik, ditunjukkan. Bila ada ditunjukkan macam mana ia menghasilkan suatu benda tersebut, maka dia akan dapat result yang sangat baik. Sebab untuk kita cakap saja kadang-kadang tak cukup. Jadi bila datang pembuktian, dikaji macam mana resultnya betul. Betul lah apa yang kamu katakan sebab nampak depan mata itu. Maka ini namakan pembuktian saintifik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Satu kisah di mana semua orang tahu di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati." Allah SWT berfirman, Allah Ta'ala tanya pada Nabi Ibrahim, "Belum yakinkah kamu kepadaku?" Allah tanya balik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? "Aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku tetap tenang, maka aku ingin mohon kamu perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati." Bukan sebab Nabi Ibrahim alaihissalam tak yakin dengan Tuhan, sebab minta Tuhan tunjukkan macam mana cara yang hidup orang mati, tidak. Tetapi sebab apa? Sebab hati tetap tenang dan mantap. Hati tetap tenang dan mantap, teguh. Kan? Maka Allah Ta'ala berfirman pula pada Nabi Ibrahim, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung yang berbeza spesies, berbeza jenis, lalu cincanglah semuanya olehmu, dan kemudian Allah Ta'ala kata apa? Lalu letakkanlah di atas setiap satu bukit itu satu bahagian daripada bahagian itu. Kemudian panggillah mereka. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bila Nabi Ibrahim buat macam tu, cincang-cincang, kemudian diletakkan di atas setiap puncak gunung yang berbeza, kemudian dipanggil burung-burung tersebut, maka bukan datang lambat, bukan datang malam karang, bukan datang esok, segera datang. Nak katanya mudah je bagi Allah Ta'ala nak hidupkan yang mati. Terbukti. Ini mana bukti? Bukti depan mata Nabi Ibrahim alaihissalam, betul. Allah SWT menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam kan, nak minta tunjukkan, buktikan bahawa Allah Ta'ala itu ada. Jadi datangkan halilintar dan sebagainya. Nampak tak penting bahawa untuk kita dapatkan satu keyakinan yang teguh, perlu ada pembuktian saintifik. Ditunjukkan bagaimana. Sebab itu kalau saya tak memadai, tak cukup dengan orang kata ia begini. Ia mampu membersihkan salur darah sebagainya. Tidak, tak cukup. Mungkin betul, tapi saya kena menyokong, support semuanya penyataan sebut dengan kajian. Maka saya pun explore, cari kajian-kajian saintifik jurnal. Maka benarlah telah banyak kajian membuktikan bahawa betul lah Lindsay ni mampu buat demikian. Apatah lagi Dr. Berry yang saya cerita tu kan, yang dulu masa cerita 2 minggu, 3 minggu sebelumnya tentang bahawa betapa pentingnya probiotik ini dan bagaimana besarnya peranan atau kebaikan probiotik ini terhadap kesihatan kita dan terhadap fungsi otak kita dengan perut kita. Dia memberi kesan pada sistem imun kita. Nampak? Bila kita sekadar tahu sikit je, kita ingat probiotik ni boleh berak, okey, terapung, lancar, tak sembelit, itu saja. Kita hanya faham takat itu saja. Tapi bila kita kaji, kita nak yakin bahawa probiotik ni memang sangat penting, bukan benda biasa-biasa, tapi dia benda yang sangat mustahak. Satu keperluan kehidupan kita. Yang kita nak cerita pada orang, kita nak deliver pada orang ni bahawa benda ni sangat mustahak. Supaya orang tahu produk kita ni Lindsay, Dr. Berry ke, benda yang bukan biasa-biasa tapi satu keperluan dalam kehidupan untuk menjaga kesihatan dan merawat masalah kesihatan. Okey, baik. Jadi untuk kita menghadapi bantahan ni sebenarnya, pertama kita ada persediaan sebelum session.
Jangan pergi toge je. Pergi toge apa-apa tak ada kan. Tiba-tiba pergi nak pergi buat aktiviti. Jangan. Sebelum kita buat aktiviti ni beredah je kan. Lantaklah hujan ribut, lautan berapi kuredahi. Jangan begitu. Nanti kita kandas. Habis tenggelam. Ya, redah-redah lah. Boleh redah tapi tak sampai. Nanti tenggelam, lemas, terbakar, hangus semua sebagainya. Jadi persediaan tu sangat penting. Apa persediaannya? Salah satunya ialah kita datang training kan, okey, datang meeting kan. Kemudian kita buat untuk jumpa prospek, untuk jumpa downline, sediakan bahan-bahan, slide ke, kemudian handout untuk diberikan, flip chart, semua kena ada. Apa yang nak bagi pada ni, pastikan dah ada. Kemudian ada sampel produk kalau ada lah. Tak ada sampel produk, kotak dia kan nak tunjuk. Ini semua persediaan yang kena ada standby dalam kita punya kereta, dalam beg ke, sebelum kita beraktiviti kan. Kalau perlukan kepada photostat ke apa ke tentang testimoni ataupun journal ke, buku hijau tu pun kena bawa kan, bawa. Kemudian barulah bila kita jumpa, buat aktiviti, kita jemput dia, ajak minum, bagi dia rasa, feel it. Kemudian tunjukkan cara buat dia. Kemudian cerita pula sejarah. Kalau kopi, contoh kopi kan, cerita pula kalau dia minat yang kopi ni, kita cerita pula macam mana dengan kopi ni boleh menghasilkan pendapatan contohnya. Supaya jangan lactoberi kan. Kalau boleh bagi dia rasa lactoberi, bagi dia rasa lactoberi. Kemudian cerita pula kenapa kepentingan lactoberi ni, apa sebenarnya kepentingan probiotik dalam tubuh badan kita. Okay, baik. Kemudian katakanlah dia reject. Situ yang kita nak tackle kan. Kalau dia reject, kenapa dia ni? Sebab yang rejection ni biasanya berlaku sebelum dia nak beli tu. Sebelum dia nak jadi ahli. Itu biasa rejection. Biasa kalau dia dah jadi ahli, daftar, dia jarang ada rejection. Kadang-kadang ada, kadang-kadang dia tak nak guna kan. Mungkin dia sampai healing crisis, dia tak nak guna. Contohnya gitu. Itu rejection yang berlaku semasa untuk mendapatkan rawatan kan, dia reject. Itu pun satu bentuk rejection juga. Ni rejection lain. Sebelum dia beli lagi, dia dah reject dah. Dia tak terima kan. Okey, baik. Itu macam-macam lah keadaan. Kemudian semasa buat aktiviti ni, untuk kita dapatkan ilmu kan, dapatkan ilmu knowledge. Sebab nak pergi sampai ke orang cerita, kena ada ilmu. Kalau kita ada ilmu nak cerita, kita kan cerita sembang angin kosong je. Sembang atas angin, tak ada cerita apa. Dia cerita, contoh cerita Green Z kan. Green Z ni guna untuk gosok gigi. Gosok gigi 5 kali sehari, gigi bersih, cantik. Itu je. Sebab apa? Sebab tak pergi meeting, tak pergi belajar. Tahu Green Z tu gosok gigi, okey, ada ni, ada daun mambu untuk elak gatal-gatal, untuk ada kayu sugi. Tapi itu yang dia tahu itu sahaja, sebab dia hanya baca dekat kotak. Dia tak pergi training, tak pergi online meeting, tak belajar. So tak ada input. So bila orang kata, saya dah pergi lagi baik, Sensodyne. Oh, saya dah pergi lagi baik daripada sekian. Kita pun sudah, alamak. Nak kata apa? Nak kata apa, sebab kita tak ada knowledge, tak ada ilmu. Cuba kita datang malam ni, contohnya kita dengar pasal Green Z. Oh, panjang dia. Sebab dia dia banyak lagi guna. Oh, macam ni, boleh buat macam ni punya. Oh, bersih pun boleh. Kita tahu. Allah, macam-macam, terbakar pun boleh, macam-macam. Kucing pun banyak. Baru tahu bila datang, bila kita belajar, baru kita dapat banyak lagi ilmu kita. Satu penting kan. Dan kita boleh sampaikan benda yang sama. Bila kita dapat energi yang sama, hopefully kita boleh deliver balik energi tu kepada downline ataupun prospek. Biasanya kita akan rasa takut kan, takut untuk cerita kan, tak ada pengalaman, macam nak cerita kan. Okey, baik, ini kita nak tengok. Okey. Bantahan. Pertama, perkara penting untuk kita tahu ialah, pertamanya ada bantahan tentang produk. Lepas tu ada juga bantahan melibatkan tentang bisnes juga. Oh, bila orang dengar M&M, dia tu reject. Ada yang berantah sebab produk. Betul ke produk buat macam ni kan? Yang ni yang kita kena tahulah, persediaan untuk menghadapi bantahan. Pertama, persediaan tentang ilmu tentang penyakit, tentang kesihatan secara amnya. Kena ambil tahu. Kan? Kang mengapu cerita kan, duk cerita tentang sistem darah, duk mengapu. Cerita macam ni dia mengapu. Jangan. Tonton yang dengar tu lagi tahu pada kita. Produk, kena tahu pasal produk. Supaya kita boleh suggest the right product untuk masalah dia. Kemudian nak cerita tentang bisnes kan.
Kita tahu dia ni ada masalah kewangan. Sebenarnya dia mungkin nak beli tapi dia reject sebab dia tak mampu. Barangkali kita boleh bantu dia dengan cara kita ceritakan tentang plan bisnes menggunakan produk kopi atau Lactoberry. Semoga dengan cerita ni terbuka jalan. Aku boleh guna ni kalau aku buat cerita. Aku banyak kenal orang contohnya. Aku tukang jahit banyak orang jumpa contohnya. Contoh begitulah. Kan? Aku jual kuih banyak orang jumpa contohnya. Kemudian betul ke kita punya LM ni uh, penipuan, satu scam? Kenapa kena bisnes dengan Syahor? Jadi kita kena ada ilmu pula tentang bisnes Syahor ni. Apa kebaikannya? Adakah betul-betul kita kena kenal sistem marketing plan dia? Adakah betul dia menindas ataupun tidak? Seperti yang orang dakwa. Okey, baik. Okey, untuk urus bantahan yang berjaya perlu pertama bagaimana nak menghadapi bantahan dengan berjayanya. Pertama, 3 langkah iaitu bina kebolehan untuk satu sama persendirian. Maknanya kena belajar untuk develop kemahiran one to one. Bercakap dengan bercerita dengan seorang demi seorang. Yang kedua, penjualan runcit dan penajaan. Jangan cuba untuk buat penjualan runcit lah. Kalau dia tak jadi ahli pun tak apa. Kan? Yang penting dia nak guna produk kita. Kemudian lepas tu dia once dia dah beli, kan, kita tanya balik, follow up balik. Kalau dia nak beli, dia ahli, sponsor, kita servis dia balik. Sama juga. Kan? Servis supaya yang tak jadi ahli, dia akan nak beli lagi, nak repeat order lagi, nak jadi ahli. Yang dah jadi ahli, dia teruskan guna, dan kalau boleh dia buat bisnes. Kemudian daripada situ kita akan nampak adalah orang yang mungkin akan timbul lah orang yang buat bisnes. So kita guide pula, membimbing kumpulan kita supaya dengan ada leader ni yang nak buat bisnes ni, kita guide dia, bantu dia untuk cari lah downline dia dan ajar dia untuk dia macam kita. Okey, yang nombor 1 ni, bina kebolehan one to one ni sebenarnya tiada orang yang pandai terus. Tidak ada orang yang pandai terus untuk bercerita. Sebab boleh barangkali kita tak pernah buka mulut, tak cerita. Kita cuba buka lah hari tu untuk bercerita. Di situ proses kita belajar. Salah tak apa. Salah tak apa. Kalau saya mengaji kan, saya kata salah tu biasa mengaji. Mana ada orang tiba-tiba mengaji pandai. Kalau pandai jadi ustaz teruslah, tak jadi anak murid. Kan? Saya kata saya dulu sebelum jadi ustaz, saya jadi anak murid dulu. Saya tak ada tiba-tiba beranak, saya beranak pula. Lain-lain, terus jadi ustaz. Tak ada. Saya melalui beberapa tahun kan, belajar, salah, belajar lagi. Dia sampai boleh mengajar orang lain. Ada proses dia. Kita mungkin dengan orang pertama, kita bercerita agak haru biru. Agak tak betul ayat. Kadang hilang Betul. isi. Nak cerita apa, hilang point nak cerita. Tapi tak apa. Itu langkah pertama yang sangat baik. Sebab kalau tak mula, belum tentu akan tahu. Tunggulah. Tak biasa, takutlah habis dia nak mula lagi. Tak, kalau tunggu, dah tak jumpa. Orang nak tu ada, mungkin ada orang nak cari kita. Tapi kita lari kan. Lari sebab takut. Jangan. Take a step. Take a first step. Ambil langkah pertama. Okey, cuba cerita. Kan? Cerita tentang saya nak cerita, nak kongsi satu benda dengan puan ni kan, tentang satu produk yang ada probiotik. Puan tu tak probiotik tu apa kan? Penting tak probiotik yang kehidupan ni, contohnya gitu. Lepas tu puan, saya cerita puan satu ubat gigi yang sangat baik. Puan pergi ke rumah pakai ubat gigi apa? Okey, kalau anak-anak pun pakai ubat gigi apa kan? Mungkin situ boleh belajar sikit lah. Kalau ada kekurangan, balik rumah dia balik, check balik, oh kat mana silap tadi kan. Contohnya begitulah. Okey, baik. Tingkatkan kefahaman dan cara terbaik untuk sukan bantahan. Okey, cara terbaik untuk menghadapi bantahan, tingkatkan kefahaman kita. Mungkin kita tak faham, kadang-kadang orang reject kan, mungkin kita belum faham betul-betul kot. Faham betul-betul, tak ada knowledge, tak ada ilmu yang cukup lagi. Maka tak apa, it's okay kan. Akan datang, bukan kita walaupun orang tu menolak, kita tak boleh buang dia out of the list kan. Katakan dia tolak, dia tak terima, maka dia ni tak, tapi tak. Kita cuma tetap tepi dulu. Orang yang menolak, reject kita ni, untuk pertama kali kita jumpa dia, jangan buang terus. Sebab barangkali orang yang menolak ini, orang inilah yang akan jadi VM ke, orang inilah yang akan betul-betul nak buat bisnes. Sebab dia tak nampak pintu lagi. Ya. Apa buktinya? Saya contoh beginilah, kisah paling mudah. Semua orang kalau belajar sirah Nabi kan, ingat tak? Kisah Nabi pergi ke Taif. Kisah Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif tu, Nabi dibaling batu oleh kumpulan kanak-kanak. Sebab kumpulan kanak-kanak ni dihasut, kata akan ada seorang lelaki ni diburukkan cerita, maka budak ni diupah untuk baling batu sampai berdarah Nabi, penuh nampak kasut Nabi darah.
Malaikat Jibril offer kat Nabi, kamu nak tak aku angkat 2 gunung ni, aku timbulkan ke atas penduduk Taif ni. Nabi kata jangan, sesungguhnya mereka ini orang yang tidak mengetahui. Nampak tak Nabi kata apa? Dia di reject tapi Nabi tak marah. Nabi kata tahu tak kamu, jangan kamu marah pada mereka kerana mereka tak tahu. Tuan-tuan, kalau mereka tahu tentang kebaikan produk, mereka tahu tentang pentingnya menjaga kesihatan dengan cara yang betul. Agak-agak mereka nak bantah tak, nak reject tak? Mereka tak reject. Mereka akan terima. Mereka akan akui betul, hebat. Mereka akan terima. Tapi sebab mereka tak faham. So, cubalah kita, mungkin kali pertama cara kita tak kena kot ataupun tak apa tepat. So, kita balik, kita muhasabah balik, correction balik, belajar balik, cari knowledge balik. Kat mana yang kita boleh deliver dengan lebih efektif lagi. So, jumpa kali kedua, seminggu kemudian ke, sebulan kemudian ke, jumpa balik. Kan? Sebab kisah pada Taif ni, apa kisahnya? Kesan pada Nabi buat begitu. Nabi doa pada Allah Ta'ala supaya muliakan penduduk Taif ni. Apa yang terjadi? Di kalangan penduduk Taif ni, orang Taif ni, lahir beberapa tokoh ulama besar. Daripada Taif ni, tokoh-tokoh ulama besar, para sahabat yang alim, yang faqih. Nampak tak? Kan? Kita ingat orang Taif ni memang reject terus lah, tak ada tak. Sebab disebabkan Nabi ni, betul kata Nabi ni, mereka tak mengetahui. Kalau mereka tahu bila Islam sampai, mereka bukan sekadar terima begitu saja, tapi ada di kalangan mereka yang betul-betul mendalami Islam, jadi orang yang paling faqih dalam agama. Lahirlah beberapa ulama daripada negeri Taif ini. Tu kita motivasi bagi kita. Jangan kita ingat orang yang reject ni memang tak ada harapan. Tidak. Mungkin dia tak terima hari ini, dia tolak kita hari ini, tapi kita akan jumpa lagi dia. Mudah-mudahan dia lah orang mutiara-mutiara, permata-permata yang akan jadi diamond bawah kita. Mana tahu kan? Okey, baik. Beri kefahaman produk, beri kefahaman tentang kesihatan, tentang ilmu kesihatan. Kemudian beri kefahaman tentang perniagaan. Satu persatu, step by step lah. Okey. Kemudian kita kena ada kefahaman tentang nak mengendalikan bantahan rejection semasa menggunakan produk, tentang healing crisis, tentang isu MLM. Ni antara pesan Go Diamond kita. Sediakan peralatan yang cukup, nota dan keperluan. Kalau perlukan nota, sediakan nota seringkas mungkin. Kan? Tunjukkan, masa kita present kat dia, tunjukkan. Brochure ke, flyers ke, nota dalam kita meeting kita kan, PowerPoint yang kita print ni, cerita kat dia. OPP, flip chart, sebagainya. Set kopi, sebagainya. Kiraan kan. Kalau orang kata MLM kita ni tak adil, kita kena tunjuk dia kiraan tu. Sebab tu penting, nak suka atau tak suka, atau walaupun susah, cubalah belajar untuk kiraan. Sekurang-kurangnya kiraan yang basic sampai level VM sahaja. Macam tu je. Ataupun yang bonus prestasi tu, yang tu yang penting. Bonus-bonus yang VM tu tak penting, tak apa. Supaya kita tahu nak kira point macam mana. Nak tunjuk macam mana. Tapi kalau boleh advance lagi bagus. Kalau tunjuk sampai boleh kira sampai apa dia, diamond ke, sampai senior pun dah cukup bagus dah. Supaya orang nampak. Orang nampak. Sebab perniagaan lain dia tak tunjuk sistem marketing plan dia, percayalah, minta tunjuk kan, dia pun tak tahu cerita. Tak ada cerita. Bahkan ada yang tak adil pun ada juga. Kan? Ada yang tak adil. Guna nama Islam tapi jual makanan sunnah contoh, tapi menindas pula. Kan? Orang atas dapat lebih, orang bawah tak dapat. Orang bawah punya dah bersungguh-sungguh kan. Pergi ke hulu hilir, ada yang naik motor berpeluh tengah panas, pergi jumpa orang, hantar barang. Tapi penat-penat tu pun tak ada apa pun. Kan? Dia tak dapat tak berbaloi dengan apa yang usaha dia, tak dia bayar dengan betul lah, dengan sistem tu. Jadi kalau masuk dalam Shongho ni, Masya Allah, cukup banyaklah peluang yang sangat baik. Okey, 4 senjata penting Shongho. Ya, bila nak berhadapan dengan bantahan ni, nak buat bisnes Shongho ni, kena ada senjata yang cukup. Jangan pergi togel je kan. Tak tahu apa tiba-tiba. Memang tak adalah. Ya, pertamanya kena tahu tentang produk, tentang syarikat, tentang plan pemasaran, dan tentang Allah laju pula, tentang sistem pendidikan kita. Cerita kat orang bahawa kita ni bukan setakat jual kat orang, bukan setakat nak cari duit, bukan setakat tak ada syarikat. Ada syarikat, kita ada plan pemasaran yang mantap, produk yang sangat baik, bahkan kita ada sistem pendidikan
Kita ditrain pula tentang penyakit, tentang produk, tentang bisnes. Macam mana nak buat bisnes. Maka banyak benda yang kita belajar. Kan? Kalau boleh katakan sebenarnya kita ni Syahor ni antara syarikat yang paling aktif sekali. Setiap minggu ada je aktiviti. Kan? Bahkan kita buat aktiviti sendiri setiap hari pun ada juga. Berbanding dengan orang lain kan. Okay, baik. Kemudian bantahan tentang perniagaan MLM. Ada orang kata MLM ni untuk orang yang tak ada kerja. Bukan MLM je untuk orang yang tak ada kerja. Saya rasa orang yang buat Grab pun, Food Panda ke apa-apa sekalipun, ada yang tak ada kerja tapi buat. Yang tak ada kerja tapi buat Grab. Yang tak ada kerja buat Shopee Food, hantar barang, hantar makanan. Tak ada kerja buat Shanghu. Kan? Tak ada masalah pun kan. Memang orang ada kerja pun. Kan? Bahkan pekerjaan-pekerjaan lain pun asalnya untuk orang tak ada kerja. Semua orang minta kerja kan. Orang tak ada kerja. Jadi nak cari kerja, maka ada syarikat yang menyediakan pekerjaan untuk orang yang tak ada kerja. Begitu. Mana ada orang ambil kerja orang yang dah ada kerja kan. So, mesti orang nak ambil orang yang tak ada kerja. Okey. Faham tak? Okey, baik. Kemudian MLM ni tak ada standard. Oh, jangan. MLM ni ada standard. Kita dah dengar. Mungkin siapa yang pergi uh, talk seminar minggu lepas yang disampaikan oleh Diamond, Kak Liza kan. Ya, bahawa kita punya bisnes MLM ni antara bisnes yang paling perform kan, terutamanya masa musim COVID tu. Antara top 2 lah, top 3 yang perform berbanding dengan bisnes-bisnes lain yang tak nak jalan, tak nak go on, stagnan je. Tapi MLM ni dia growth yang sangat besar kan. Siapa kata tak ada standard? Ramai orang lain semua tewas dengan wabak COVID, tutup gulung tikar sebagainya, tak boleh buat apa-apa. Tapi MLM jalan laju berkembang. Ada orang jadi VM lagi tengah COVID kan. Macam mana tu kan. Ada siapa standard kan? Ada. MLM ni untuk orang atas untung. Bukan semua untuk orang atas untung. Dan ada MLM kan, semua orang untung. Bukan saja orang atas untung, tapi orang bawah pun untung. Atas dan bawah untung. Kat mana? Syongho. MLM lain je yang mungkin orang atas saja untung. Ya. Yang ketiga, MLM ni sistem piramid. Bukan semua MLM sistem piramid. Ada yang sistem matahari, ada yang keliling-keliling banyak orang kan, semua orang banyak. Dia leader. Tidak. Kita bukan sistem piramid pun. Kan? Kita sistem yang mana ada orang sekeliling kita yang kita guide. Bukan bawah kita je, keliling kita semua ada. Tak cukup tangan kadang-kadang. Nak cara semua. Kita bayangkan kalau buat plan Letterberry ke plan Greenzy ke plan apa dia kopi kan, dah ada sampai 2,000 orang, 1,000 lebih orang. Tak menang tangan nak cara jumpa hari-hari orang-orang macam ni kan. Nak bantu downline jumpa ratus-ratus orang kan. Tak bayangkan piramid apa tu kan. Bukan piramid, ada banyak orang dah. Maknanya tak betul lah. Sebab MLM ni alat. Dia satu alat. Kita panggil alat. Kalau kita gunakan dengan baik, dia akan, kalau kita guna dengan baik, sasul. Banyak benda nak cakap ni. Kalau kita gunakan dengan baik MLM ni, dia akan jadi satu benda yang baik. Tapi kalau sistem MLM ni tak gunakan dengan baik, maka dia akan merosakkan. Serupa juga dengan duit. Duit ni kalau disalahgunakan jadi apa? Money laundering. Jadi berjudi. Jadi mengupah orang buat kerja jahat, menipu sebagainya, merompak. Tapi kalau duit guna cara yang baik, boleh sedekah, bayar zakat, buat perniagaan, belanja anak isteri. Atas kita nak guna macam mana duit itu. Ya. Okey, baik. Okey. Dan ini lah aktiviti-aktiviti yang perlu berlaku selepas penjualan dan penajaan. Kita tak cukup dengan jual dan sponsoran, jadi orang jadi ahli. Tapi kena ada aktiviti yang untuk bantu menangani rejection yang mungkin akan ada kalau kita tak buat aktiviti. Kalau kita tak buat aktiviti selepas penjualan dan penajaan, memang berkemungkinan akan berlaku rejection sebab tak ada orang pun guide, tak ada orang pun servis dia sebagainya. Sebab kadang-kadang bila kita tahu, bila kita ada knowledge, kita faham bahawa orang makan linzi ni, setengah orang dia akan ada krisis penyembuhan, healing crisis. Ada seorang tak ada seorang akan ada. Biasa kita akan dapat yang simptom yang baik-baik. Sampai satu masa dia ada healing crisis yang agak serius, yang ini yang kita kena bersedia. Kita kena faham. Ada orang takut lari, tolong lari-lari. Senyap, lari senyap. Bukan kita lah. Orang takut menghadapi. Tak, jangan takut. Bahkan sebab kita believe tadi, kita yakin. Kita believe, kita yakin, percawa lah. Syasya tengah malam. Percaya. Percaya bahawa
Bahawa memang Lindsay bapa betul-betul sungguh-sungguh dapat membantu dengan izin Allah Ta'ala. Maka kita nak juga macam mana sekalipun masalah dia yang serius ini boleh diatasi. Dia tak selera makan, kita nak bagi nak. So dia ambil lactoberry supaya dia selera makan. Kan? Makanlah protein, makan set perut supaya dia kembali selera makan. Ya. Sebab tubuh badannya sedang bereaksi untuk pulih balik. Fenomena ni sementara saja, ya. Namanya healing crisis. Maka tambahlah produk-produk yang lain berkeperluan. Mungkin daripada satu produk kepada beberapa produk tambahan untuk menghadapi healing crisis. Ini yang kita kena bersedia. Kalau kita perasan tadi apa yang Aina cerita tadi kan, share kita tentang bahawa perlu sangat kita ada knowledge tentang ni dan perlu sangat kita cerita kepada downline prospek kita, terutamanya yang memang nak guna produk untuk masalah kesihatan, untuk resolve, untuk menyelesaikan masalah kesihatan dia. Highlight siap-siap awal-awal, beritahu supaya mereka faham kan, ini memang ada. Okay. Bantahan produk krisis penyembuhan. Antaranya ada orang healing crisis macam mana, tak duduk diam, sakit badan, tak seimbang, rasa pusing-pusing, sakit saraf, lembik satu badan. Kopi, minum kopi pun dapat healing crisis. Macam mana pula nak atasi ni? Ada yang tak boleh minum kopi pula. Ada yang sakit kepala, tak boleh tidur. Ada yang kata mahal, tak ada duit nak beli. Sampai bila nak makan lambatnya, tak siap-siap, sudah tak settle lagi, sakit. Lepas satu sakit datang satu sakit lain. Kemudian makan set perut dah lama, setahun, tapi tak ada rasa kesan. Tak percaya lactoberry ni manisnya tak ada gula, mesti ada gula. Makan nak tapi takut pula nak naik doktor dulu. Ni semua akan ada. Bahkan saya pun mengalami ada orang lain yang macam tu. Contoh saya ambil contoh. Okey. Kalau dia memang ada masalah kesihatan, dia minum kopi, kemudian datang healing crisis, maknanya dia ada masalah kesihatan. Justru bila ada masalah kesihatan, maka dia kena makan Lindsay lah. Makan Lindsay. Dia tak boleh continue dengan kopi. Suggest kat dia, kalau macam ni sebenarnya pun ada masalah ni. Saya sarankan ambil makan Lindsay. Sebab Lindsay dan kopi sikit. Kalau betul-betul nak sembuh, nak atasi masalah ini, makanlah Lindsay. Biar betul-betul dapat sembuh, dapat pulih pada masalah ni. Contoh begitu. Dan saya kata tak minum kopi sebab kafein. Oh tak apa. Kalau tak minum kopi tapi nak settle masalah kesihatan, makan Lindsay semata-mata, tak ada masalah. Kan? Ataupun tak minum kopi, kita ada teh. Bagi alternatif kat dia. Okey, baik. Kemudian sakit kepala, tak boleh tidur. Kalau tidur, so dia minum teh supaya lega sakit kepala, dan makan lactoberry. Mahal, tak ada duit nak beli. Yang tak ada nak beli, mahal macam-macam. Kadang-kadang macam ni, ada benda lain yang lagi mahal kita mampu beli. Kan? Bahkan tak persoalkan pun. Kita kata, aku nak, dan aku kumpul duit, aku nak beli. Tapi bila untuk kesihatan, untuk rawat, kita kata mahal. Sedangkan bila dah sakit, so duit pun tak ada nilai. Ada duit 500 pun tak ada nilai. Dah terlantar atas katil, duit ada 1,000 ke 2,000 ke, masa tu dah tak nampak. Cuba bayangkan. Sebab itu mahal ni bukan sekadar mahal sahaja, tapi sebab kualiti dia. Kan? Kualiti dia ni memang susah. Orang nak Syongho, pengkaji penyelidik di Syongho nak menghasilkan suatu produk yang berkualiti Lindsay ni, kan, sampai memberi tumpuan sepenuhnya, kan. Ada mungkin yang tak menahan makan tu agak tempoh yang lama sebab nak duduk lab tu sebagainya. Memang nak dapat kualiti ni dia bukan benda yang sangat mudah. Kan. Penelitian terhadap kajian sangat-sangat besar. Nak jaga pula standard tu supaya sampai dekat kita tu kualiti yang sama seperti mana di sana di makmal, itu pun ada kos yang sangat tinggi. Sebab tu memang bukan benda yang sangat mudah. Ya, mahal tu berbaloi dengan hasilnya. Ya. Okey, baik. Sampai bila nak makan? Lambat nak siap-siap. Penyakit ni dia bukan datang semalam, kan? Penyakit bukan datang semalam. Penyakit tu barangkali datang 5 tahun lepas, 2 tahun lepas. Banyak hari dah datang. Tiba-tiba kita makan sebulan nak siap terus. Penyakit bukan datang bulan lepas. Penyakit datang setahun lebih dah. Nak siap bulan depan. Memang tak siap lah. Kan? Contoh gitu ya. Maka kena fikirlah agak-agak dah develop teruk dah. Berkarah dalam salur darah ni.
Tiba-tiba nak siap, tak boleh lah macam tu kak. Itu. Okay. Ha, bagi masa dekat dia kan. Nah, kita pun kalau rumah tu nak kena repair bocor atap beli rumah kan, ada rumah tapi nak kena renovate macam-macam, kena repair macam-macam. Kena renovate repair. Tingkapnya pecah, pintu pecah, paip pecah, longkang pecah. Lepas tu nak siap esok lusa, yang tak boleh lah kan. Jadi kena bagi masa untuk siap dengan baik kan. Okey, baik. Makan siap perut dah lama. Setahun tapi tak ada rasa kesan. Mungkin barangkali dia tak jaga gaya hidup pemakanan dia. Dia makan siap perut tapi rupa-rupanya pemakanan dia, gaya hidup tak jaga. Dia makan lewat malam, makan bergantang-gantang, makan nasi berpinggan-pinggan, kan? Makan Maggi. Macam mana nak baik? Berlawan set perut tu. Makan set perut satu sachet Lactoberi, satu sachet fiber, satu soya. Nak lawan, nak lawan dengan Maggi. Tak kena, tak kena kawan, tak kena ya. Jadi kena kontrol juga gaya hidup kan. Minum air secukupnya. Makanan kena tukar kepada makanan yang sihat. Jangan makan nasi banyak sangat. Betul. Jangan makan kena pada waktunya. Lepas tu makan set perut. Tak sial lah set perut. Dah lah bajet tak ada. Tapi makannya. Sebab kadang kita faham bahawa tambah-tambah keadaan sekarang, keadaan ekonomi yang tak berbaik. Ada orang terpaksa makan nasi banyak. Kan? Sebab tak ada benda lain nak makan. Makan nasi banyak. Kan? Kemudian lauk pun satu mata je. Tapi itulah tak bersihat. Sebab nasi ni gula. Kan? Dia menyumbangkan pada yang tak baik. Sedangkan portion nasi yang sihat hanya suku je. Kan? Suku saja makan banyak. Sebab nak bagi rasa kenyang. Tahan lama. Dia punya mindset begitu. Tapi tak betul sebenarnya. Dia mengundang pada kadar gula yang tinggi dalam darah. Bila gula tak ditukarkan pada tenaga, jadi lemak, gemuk pula. Gemuk. Dia gemuk lah. Itu orang Malaysia gemuk. Gemuk bukan salah nasi. Sebab terlebih makan nasi. Salah orang tu makan nasi lebih. Nasi tak bersalah. Nasi tak bersalah. Orang yang makan tu bersalah. Siapa macam duit juga. Dia tak bersalah. Orang tu sendiri. Makan Lactoberi tak percaya manisnya. Tak ada kesan bacaan gula. Kita kena belajar. Dalam Lactoberi ni tak ada gula. Ada isomat. Kalau nak buat test, pergilah buat test kat Makmal tu. Betul ni. Memang ada isomat. Tak ada gula kan. Kalau tak percaya lagi, pergi dekat Department Halal yang bagi halal tu, tanya dia. Betul tak konten dalam tu tak ada gula? Betul tak ada gula. Semua nak dapat halal ni bukan senang. Dia ada prosedur-prosedur dia. Okey begitu. Dah banyak dah orang makan Lactoberi. Beribu kotak tak ada pun makan naik gula naik. Tak ada. Biasanya naik bacaan gula bukan sebab Lactoberi. Makan kuih. Kuih-kuih banyak sangat gula kan. Kuih cucuk macam-macam. Okey baik. Makan nut tapi doktor komen dia takut dia. Okey. Kadang ada orang yang nak makan takut doktor marah salah apa. Okey, ini penting sebenarnya kita deliver input ilmu yang betul pada orang. Kalau orang kata kenapa takut doktor kata apa, okey. Kita pun bila kita deliver ilmu yang betul, cakap dia okey. Kalau takut doktor marah, doktor komen apa, contoh makan linzi kan. Macam ni. Saya bagi pinjam buku ni ataupun saya bagi artikel ni, saya bagi nota ni kan, ada kajian dia, ada pembuktian dia, ada CJ dia, cuba tunjuk kat doktor ini. Kalau berani tunjuklah kat doktor kan, takut doktor kan. Sebab kita pun sebenarnya susah juga. Bukan semua doktor yang ada doktor memang boleh bagi sebab dia tengok, dia tahulah secara akademik. Ada setengah doktor belum apa-apa lagi tolak dah. Ada macam tu. Belum apa-apa lagi. Tak bagus lah. Dia tahu tidak? Dia tak tahu apa pun. Terlinci dia tolak. Tak boleh. Ada macam tu. Tentang Lindsay, kalau kita suruh dia present tentang Lindsay, dia tolak. Suruh dia present ke apa bukan Lindsay. Tak tahu. Kan? Sebab dia tak ambil tahu pun, tak kaji, tak baca pun. Kan? Ada seorang doktor, okay, saya tengok dulu. Dia nak tengok dulu. Macam saya ada orang yang ada masalah jantung kan, jantung. So dia takut nak makan Lindsay sebab takut doktor tak bagi. Bila kita tunjuk kat dia tentang apa presentation daripada Syahul tentang YKS, YKK, tentang kelebihan, tentang betapa efektifnya YKS untuk bantu masalah kesihatan daripada masalah yang datang pada bawah pinggang, melibatkan bawah pinggang, otak, jantung, sebab dia boleh masuk ke saluran darah yang paling halus sekali. Ada kajian dia. Dia maka bagi ke doktor tu faham tengok kan.
dia bagi. Sebab kita punya penyelidik pun memang dia ada bagus combination antara dua-dua ni. Sebab kalau satu saja memang susah untuk perubatan moden untuk kita dapat ni lah kesembuhan yang lebih 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 awal kan. Okey. Dan kemudian kena tahu tentang produk juga. Kita punya ada berapa jenis lenzi. Oh, masuk pula. Ada berapa jenis lenzi kan? Lenzi yang paling murah, yang lenzi yang jahat, YK1, YK2, tahu lenzi yang targeted pula untuk masalah buah pinggang, hati, otak, yang otak saja yang kanser macam mana. Ni semua kita kena ambil tahu. Supaya kita boleh bagi produk yang sesuai untuk masalah dia. Contohnya dia ada masalah jantung, kan? Dia memang dia kata dia akan nak operate dah. Memang masalah jantung dia doktor kata bukan masalah biasa-biasa. Maka masa tu kita kena suggest kat dia ambil YKS. Tapi kalau hanya ada bibit-bibit masalah saja, belum lagi final diagnose, belum ada kata putus, tapi doktor kata kebarangkalian yang boleh bawa, maka bagi dia YK1. Sebab dalam kajian kita, dalam kajian Sean Ho, Dr. Chen, dalam kajian Dr. Chen untuk merawat penyakit ni, dia bermula dengan kajian itu berkhusus pada starting dia dengan YK1. Dia tak study ataupun tak kaji gunakan JAHA. Tak baka JAHA ni baka yang bawah lagi pada YK1. Bukan tak boleh pakai JAHA. Sebab kalau pakai JAHA, dos dia kena lagi tinggi. Bila dos dia lagi tinggi, dia akan sama juga kos dengan YK1. Jadi dia nak tak nak YK1 is the best lah. Yang lebih jimat sikit daripada dengan ambil JAHA, kos dia tinggi. Maka ambil JAHA memang untuk merawat. Pada ketika itu tak ada yang lain lagi. Kan? Maka dah ada yang lain ni, suggestkan yang tu. Kena berterus terang kat dia lah sebenarnya. Pertamanya, kalau kita fikir dia takut dia tak ada duit kan. Kena berterus terang jujur dengan dia. Saya akan cerita terus terang pada puan kos dia sebenarnya. Kalau betul-betul nak merawat. Jangan macam tu. Tengah macam betul-betul tu. Kalau betul-betul nak merawat, inilah dia punya produk yang diperlukan. Ambil YKS, makan 6 biji sehari. Kemudian ambil YK2, YK1, makan 10 biji dalam tempoh seminggu. Kan? InsyaAllah masalah saudara jantung tu tersumbat akan dapat diselesaikan. Cuba dalam seminggu. Ya. Bila dia cuba tu, kita nampak penambahbaikan. Dah nampak penambahbaikan, maka bolehlah kurang dos. Sebab kita nak bagi high dose ni sebab nak betul-betul nak fokus pada penyelesaian dia. Dah resolve masalah itu, boleh kita turunkan dos dia. Lepas tu kena consult dengan upline, sebab upline ni lebih banyak pengalaman handle case. Tanya macam mana untuk penyakit ni. Tapi kena berterus terang, jangan nak tahu dia macam tak duit, takut nak cerita. Tak, saya cerita dulu, kemudian bajet tu saya tak nombor 2. Andai kata dia tak duit tu, nombor 2. Cerita dulu. Dan saya cerita juga macam mana puan nak boleh makan YKS ni, dapat makan kena buat macam mana. Sebab saya bukan nak tolong nak sekadar jual je, bagi jual tidak, tapi saya nak bantu sihat. Kalau nak sekadar jual, saya jual Nutrihat pun boleh dapat cukup syarat jadi dah, tapi saya nak puan betul-betul sihat. Bukan sekadar nak menjual, tapi saya nak puan sihat. Dan puan sihat puan pun boleh share kegembiraan ni pada orang lain untuk sihat sama dengan puan. Contoh begitu. Kena kenal lah produk-produk linzi yang kita ada ni. Ya? Okey. Dan kena tahu manakah linzi yang sesuai untuk pemulihan segera. Kita ada kopi, jaha, YK dengan YK2. Ni dululah kan. Kalau nak tengok, kalau kopi ni macam orang berjalan, jaha ni macam orang naik basikal. Kalau YK1 macam orang naik motor. Kalau YK2 macam orang naik kereta. Kalau YK lain akan datang, YKS, YKB, YKK tu, tu lagi lah. Tu macam naik kapal terbang kan. Kapal terbang ke, naik jet ke, lagi laju. Lagi kena pada sasaran dia. Okey, begitu. Jadi kena tengok pada keadaan kita. Jangan kita berjanji manis tapi sedangkan tak kena pada produk dia. Pastikan deliver, sampaikan maklumat yang betul. Sebab nanti kita akan dapat bantahan kerana kita tersilap maklumat, tersilap dalam memberikan cadangan pada dia. Pastikan kita dapat maklumat yang betul dan kita boleh cadangkan yang betul. Dan kalau dia kata, kalau dia kadang-kadang ada setengah ni berdegil, tak apalah saya nak ambil ni juga. Ni murah sikit. Kan masa kita cerita, dia tanya ni berapa harganya? Ni berapa? Oh ni. Oh ni murah sikit. Ni berapa harganya? Masa kita cerita, dia tanya harga kita berapa. Tiba-tiba dia tahu ada yang murah.
saya nak ambil yang ni lah. Yang ni okey sikit. Tapi puan, yang ni saya tak galakkan. Sebab puan nak sembuhkan masalah puan, saya sarankan ambil YK1 ni lah. Ini yang lebih sesuai. Tapi dia degil juga kan, contohnya kan. Tak apalah dia ambil. Tiba-tiba dia ambil ada krisis, ada ni. Apa ni tak bagus ni datang. Dia pun cerita macam kita kan. Maka kita buat macam mana? Sebab itulah puan, saya nak beritahu puan bahawa puan kena ambil YK1 ni, cakap dia. Sebab ini yang memang lebih lebih cepat untuk bantu selesaikan masalah puan. Nak bantu untuk hadapi healing crisis ni supaya pendek. Untuk memendekkan tempoh healing crisis, kan? Dah sampai tahap healing crisis ni, nak pendekkan tempoh healing crisis ni, kena tinggi dos, kena high dose. Tak ada choice lain, tak ada pilihan lain. Memang yang disebut dalam kajian pun, dah sampai tahap rasa-rasa tu bertambah, rasa sakit tu bertambah, maka tambahkan dos, bukan berhenti. Kalau berhenti, penyakit tak selesai. Sakit tu mungkin hilang, tapi penyakit tu duduk situ lagi. Dia tak sudah. Dia tak sudah. Okey, baik. Okey. Jadi antara ilmu yang penting untuk kesihatan yang kita tahu, bila kita sakit, ada beberapa sebab. Pertama, toksik banyak dalam badan. Kedua, kita kurang nutrisi. Macam sebut tadi, kita makan gaya hidup, makanan kita tak sihat. Kita tak ada makanan yang betul-betul ikut makanan yang menyihatkan badan kita. Banyak benda manis, bergula, berminyak, bergaram. Air masak kurang minum, air manis. Kemudian jadilah toksik banyak dalam perut kita kan. Macam-macam makanan tak jaga, maka usus pun terganggu, bakteria baik pun terganggu. Maka datanglah masalah-masalah. Bila kita makan linzi tak berkesan, tak sihat-sihat sebab perut tak okey. Nutrisi kurang, ya. Okey, baik. Untuk sihat, untuk betul sihat, pastikan nutrisi itu cukup. Pengalaman makanan itu betul-betul sihat, cukup. Seratnya, probiotiknya. Kemudian kurangkan pendedahan tubuh badan kita pada toksik. Jangan ambil makanan yang tidak sihat. Jaga persekitaran kita. Elakkan kita duduk dengan persekitaran yang ada toksik, macam orang perokok, duduk di uh, terlalu lama duduk di kawasan yang berasap, kenderaan banyak sibuk, jalan yang sibuk. Nak senaman pergi taman, jangan senaman tepi jalan yang banyak kenderaan kotor sebagainya. Macam toksik ni, sumber toksik ni banyak, ya. Kadang-kadang bahan deterjen pun sama juga. Dan terlalu kuat boleh merosakkan tangan kita sebagainya. Elakkan guna pencuci yang kita ada ni. Kalau tak boleh elakkan, pakai sarung tangan. Tapi kalau lama mana pun tak bagus juga. Dia ada kesan sabun pada pinggan. Banyaklah kesan dia. Okey, boleh kita sihat. Kemudian, bila untuk merawat penyakit, yang penting sekali dosis linzi yang sangat cukup. Yang sangat penting kena jaga dosis dia. Walau macam mana bajet sekalipun, kena beritahu lah. Bajet tak bajet, yang pentingnya adalah kualiti tu. Ya, kualiti yang kita bagi. Kalau tidak, habis je. Kita spend, kita takut duit banyak, tapi kita nak beli linzi juga, tapi dosis tak cukup. Maka dalam masa yang sama, kita tak akan dapat merawat yang betul. Sebab dalam kajian memang disebut untuk merawat memang dosis tinggi, antara 12 biji ke atas. Minta izin ni, tak minum air, rasa nak batuk. Okay, baik. Okay, langkah pertama untuk merawat penyakit apa dia? Yang bila kita dapat prospek yang penyakit, kan? Pertama, kena pastikan klien kita ni dia punya gastro usus dia memang sihat. Sebab apa penting sihat? Ingat tak bila saya cerita minggu lepas? Kalau sistem perut tak okey, dia makan nutrisi apa sekalipun, macam mana dia nak macam mana usus dia nak serap nutrisi itu dengan baik? Macam mana usus dia nak serap linzi dengan betul? Sedangkan usus dia bermasalah. Ha. Bila usus bermasalah, linzi nak sampai ke tempat yang ditarget tu dengan segera akan tersangkut di perut. Sebab usus bermasalah. Sebab tu orang makan macam-macam pun kan. Contoh, saya makan kismis minda, makan ni, tapi tak berkesan. Pertama, tengok perut dulu. Perut kita ni okey tak pembuangannya? Rupa-rupanya dia pembuangan dia 3 hari sekali. Oh, bahaya pembuangan 3 hari sekali ni. Rupanya dia buang tu sampai keruk-keruk kening. Oh, bahaya keruk-keruk kening. Dia buang sampai berpeluh-peluh. Kan? Jadi mungkin ada masalah situ. Mana kena check. Sebab untuk kita pastikan apa yang kita makan, contohnya makanan nutrisi ni, dapat disalurkan seluruh tubuh badan kita, tempat yang nak proses makan ni kena sihat. Kena betul-betul sihat.
nak rawat hati, nak rawat hati boleh hati jadi sihat, maka kena tahu fungsi linzi. Bila cerita orang suggest kat orang linzi, kena ada ilmu tentang linzi, basic knowledge tentang linzi. Apa dia? Kandungan linzi, triterpenes, untuk melaraskan daya imun, untuk mengurangkan kolesterol, untuk mempergiatkan pelarutan trombus. Trombus ni apa? Trombus ni adalah penyumbatan dalam salur darah yang tersumbat. Darah tak boleh pergi lah, tak boleh buat apa. Trombus ni, kalau kalau cara lain makan ubat hospital, tapi kalau tak nak makan ubat, makan linzi lah. Makan linzi. Memang linzi ada mata bukti kajian. Kalau cari dalam jurnal pun memang dia mampu untuk mencairkan trombus, melarutkan trombus daripada ada gumpalan-gumpalan lemak-lemak sampai bersih. Bersih saudara tu. Itu kelebihannya yang tidak ada tempat lain lah. Terpins ni memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Ha, Kekenyalan pembuluh darah kita tahu penting. Apa penting kekenyalan pembuluh darah ni? Orang yang ada masalah tekanan darah tinggi berisiko untuk dapat stroke. Kalau tak jaga sistem peredaran darah dia, maka sangat bagus untuk ambil linzi untuk mencegah pada mudarat penyakit kesihatan macam-macam. Okey, tertepin. Tahu lagi ada polisakarida makromolekul. Tertepin melaraskan imun sistem yang kuat, yang rendah dinaikkan, ya. Yang terlebih kuat dinormalkan. Kalau polisakarida makromolekul ni menguatkan imuniti orang yang baru orang yang kena kanser lepas kemo, dia punya imun sistem dia low, nak kuatkan balik, polisakarida mainkan peranan. Nak membaikkan penumbuhan sel badan-badan yang rosak, yang akibat toksik, penyakit sebagainya, perlu ada polisakarida makromolekul dan lain-lain lagi. Ni semua kena tahulah. Tapi pokoknya tiga elemen penting dalam linzi ni: vitamins, polisakarida dengan nukleosida linzi. Ni je, tak tahu yang lain pun tahu ni tiga pun cukup dah. Yang penting jangan lupa vitamins tu, sangat besar ya, dia punya peranan dia. Okey, baik. Tahu macam mana linzi boleh mengembalikan kesihatan kita. Kena faham. Bila linzi ni, dia sangat berkait rapat dengan sistem imun kita. Sebab sistem imun kita ni ada sel-sel imun yang berfungsi, yang bekerja untuk membuang patogen-patogen, yang benda asing yang masuk dalam badan kita. Sebab kita tak ada benda lain yang boleh tolong bersihkan badan kita ke. Kalau kotoran baju mungkin boleh pakai Clorox ataupun sabun. Tapi kalau dalam badan kita ni, sel-sel yang tak elok dalam perut ni, macam mana nak buat? Itu kerja imun sistem yang memang Allah Ta'ala jadikan dia lah yang menyelenggara badan kita semasa kita bekerja, bermain, berlari. Dalam kehidupan sehari kita ni, tubuh badan kita yang menjaga badan kita daripada penyakit, membuang toksik, membuang sel mutasi daripada kanser sebagainya. Jadi kalau sistem imun kita tak bagus, disebabkan gaya hidup kita tak sihat, kita banyak terdedah kepada macam-macam benda lah yang melemahkan sistem imun kita, pemakanan kita, tidak ada probiotik dalam tubuh badan kita, stres di tempat kerja, mengambil obat yang makan masa yang panjang, ataupun selalu mengambil obat lebih dos, maka Panadol berpanjangan sebagainya, selalu Panadol, bahkan lebih lagi satu hari tu banyak. Itu sebenarnya tak baik, merosakkan sistem imun kita. Maka linzi membantu untuk mengembalikan balik fungsi sistem imun kita. Okey, yang lemah dipulihkan, yang sihat dikuatkan, ya. Okey, yang mati dikeluarkan, yang mutasi pun dikeluarkan. Ni fungsi linzi kita. Ni yang biasa kita dalam flip chart kita. Bila kita present ke orang, itu satu penting lah. Kita ada flip chart. Kalau tak ada flip chart yang besar, yang macam chart yang Golden kita tunjuk kan, jadi yang bentuk A4. Cuma dalam bentuk A4 ni, kita kena beli file yang ada yang ada lampiran jernih tu. Supaya kita boleh slip-slipkan cerita ke orang. Ya. Dia kena faham fungsi dia tunjuk sekali pengesahan keberkesanan. Kita bukan cakap sebabkan kita jual linzi, tidak, tapi memang ada pengiktirafan di luar oleh Kementerian Kesihatan Taiwan. Betul-betul linzi kita ni berfungsi dalam mempergiatkan sistem imun kita. Kita kena sedia maklum apakah tanda-tanda awal yang biasa orang dapat lepas makan linzi. Supaya kita tak terkejut lah, tak terkejut sangat kan. Maka dia akan dapat simptom yang subjektif seperti selera makan okey, tekanan darah yang tinggi jadi okey, susah tidur dia senang tidur, susah nak buang air senang buang air, makin cergas, okey, itu okey. Sampai satu tahap kadang-kadang dia akan rasa yang tak baik. Contohnya tiba-tiba tekanan darah makin naik pula, ataupun tiba-tiba hilang selera makan.
Tiba malam susah nak tidur pula. Kemudian tiba cirit-birit pula. Kemudian selalu letih dan mengantuk pula. Kemudian ada gatal-gatal, kulit makin menjadi gatal-gatal, kembung perut, dahaga. Bila berlaku macam ni, apa yang kena buat? Pertama, kalau yang masalah tu datang macam ni, tambahkan linzi dan lactoberry. Set perut. Set perut. Sebab kita mungkin tak tahu, mungkin pemakanan dia tak jaga. Makanan yang jual tak jaga, maka ambil lactoberry. Jangan berhenti ambil lactoberry, sebab lactoberry sebenarnya satu keperluan. Kalau boleh orang sihat ke ataupun orang sakit apatah sihat, kena ambil 2 sachet satu hari, itu yang sihat. Kalau yang sakit, lagilah kena ambil sampai dia punya pembuangan kembali normal. Kemudian makan linzi. Tambahkan dos linzi. Kalau daripada 5, tambah dia 10. Dan kekalkan 10 tu sampai krisif yang bantu okey. Sampai bila nak kekalkan dos yang tinggi ni, sampai dia punya healing crisis ni dah okey. Dah hilang. Maka kurangkan dos balik. Itu cara dia. Okey. Healing crisis ni sebenarnya ke arah badan kita bertambah baik. Contoh Contoh beginilah. Longkang yang kotor longkang yang kotor, yang sumbat, yang ada sampah sarap. Kita sebelum kita bersihkan longkang tu, kita tak penat, tak letih tengok longkang, oh kena bersih ni. Masa kita bersih ni, kita rasa penatnya lah nak bersih longkang ni. Nak kena ambil sabun, kena guna water jet. Masa kerja pembersihan ni rasa penat. Dah lah panas terik lagi. Tu proses nak dapat longkang yang bersih ni kan. Benda penat, letih, mengharungi panas pula. Kongkang kadang-kadang terluka tangan macam-macam. Ni proses nak bersih longkang yang kotor kan. Bila dah bersih longkang tu clear, apa kan rasa? Kita rasa lega kan. Dah siap kerja bersih longkang, longkang pun bersih, kita pun dapat berehat. Tu tak? Kita pun dapat makan. Contoh, itu kalau kerja membersihkan longkang. Tambah pula badan kita. Semasa badan kita tengah menghadapi ni krisis ni, memang agak letih, agak macam-macam reaksi akan dapat yang sangat-sangat teruk. Seperti mana yang sahabat kita cerita tadi kan. Maka kena bersabar dan kena fahami dan kena terus nasihatkan dia, fahami keadaan dia kan. Baru kita faham, bersabar, apa yang kena buat lah. Teruskan makan, jangan kurangkan dos. Benda ni akan berlaku sementara saja, hanya antara 3 hari sampai 7 hari, itu saja. Kekalkan dos dia. Yang kalau boleh tambah lagi baik. Tambah dos yang disarankan. Kalau sampai ini krisis, maka dos tinggi 10 atau 12 biji linzi. Kalau ada bajet lebih, maka lebih lagi tak apa, tak ada masalah. Kan? Lagi bagus. Okey, ni antara masalah tak boleh tidur, sakit badan, masalah saraf, lesu, mengantuk. Dia pun masalah usus. Pertamanya kita kena jaga juga, jaga apa dia? Uh, bukan mindset, apa satu istilah kita panggil ni? Motivation klien ataupun downline untuk sihat. Kalau dia nampak down, nampak dia negatif, kita kena yakinkan dia, motivate dia. Sebab cara dia berfikir, cara untuk dia yakin untuk sihat itu sangat membantu untuk dia cepat sembuh. Kalau dia keadaan down, dia pun tak confident, itu macam menyebabkan dia susah, lambat nak sembuh. Sebab otak dengan usus nak main peranan penting. Kalau sini macam stres, depres, kan, emosi tak stabil, itu mempengaruhi macam mana badan nak sihat, mempengaruhi sistem imun dia. Maka kena build confidence dekat dia, bina keyakinan pada dia. Tu servis, servis yang berlaku masa ni. InsyaAllah, bagilah contoh orang lain yang dah sihat, yang berjaya menghalungi masalah ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita positif, kita bersangka baik dengan keadaan sekarang ni. Sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita, nak bagi kita pahala, bersabar, dan insyaAllah akan datang kesihatan selepas tu. Sebab kita bukan kita yakin kita akan buat benda yang salah. Linzi tak pernah salah, Linzi tak menipu kita. Memang Linzi menjalani, berfungsi dengan berkesan. Dia iktiraf berfungsi dengan berkesan. Itu saja. Cirit-birit, muntah, berbau sebagainya. Ni yang penting untuk sampai hidup yang sihat. Nak jadi sihat, kena gaya usus yang sihat. Okey. Macam mana dapatkan sistem usus yang sihat? Ambil set perut. Sebab tu selalu kita ambil set perut, sangat penting untuk orang yang merawat. Sebab kadang-kadang bila perut tak okey, susah nak serap, lambat nak sembuh. Makin lama dia mengharungi krisis. Antaranya ambil air yang cukup, enzim yang cukup, ambil pollen. Kalau boleh ambil pollen, air yang cukup ni minum teh. Jadikan teh ni macam minuman harian dia. Kemudian ambil probiotik, jangan lupa bakteria baik, sangat penting kena ambil.
supaya ekosistem perut ni okey, boleh serap linzi dengan cepat, dengan efektif. Serat. Serat ni sangat penting. Serat fiber syarung kita membantu pembiakan bakteria baik dalam perut kita. Untuk biak. Kalau tak ada serat, susah untuk bakteria baik membiak. Bakteria baik ni dia perlu sentiasa ada. Dia bukan sekali one off je tak. Dia memang sentiasa hidup dalam usus kita ni untuk menjaga usus kita. Memastikan sistem imun kita ni sihat. Sebab tuan tahu tak, sebenarnya berapa persen sistem usus kita ni mempengaruhi imun kita. Saya baru baca tadi petang ni, sebenarnya antara 80% sistem imun kita dia pengaruhi oleh perut kita. Bayangkan besar tak fungsi sistem penghadaman kita ni dalam mempengaruhi sistem imun kita. So itu penting mengambil probiotik. Probiotik tak. Okey, betul cerita dia. Macam tu gaya cerita sebenarnya, ya. Ambil soya kan untuk bantu sel-sel yang rosak pulih kembali protein. Sebab protein soya ni protein yang mudah diserap terus tanpa perlu dicernakan. Kalau protein lain ni dia ambil masa sikit nak sintesis, tapi kalau protein soya dia cepat diserap, boleh diguna pakai terus. Fiber, jenis soya sebagainya. Okay, ni siap perut lah. Shake ni yang selalu Gordon kita cerita, shake ya. Cepat makan. Okay, badan kita apakah orang tanya apakah healing crisis ni satu benda yang bagus? Benda yang bagus sebenarnya sebab dia satu perubahan untuk badan kita untuk jadi lebih baik. Ya. Sebab contoh bayangkan orang yang nak kurus daripada gemuk nak kurus tuan-tuan. Memang azabnya memang azab. Kalau tanya orang yang kurus badannya bulat kan, sekarang dah kurus nampak handsome comel. Sebab apa? Kalau tanya dia proses nak kurus tu orang tak tahu betapa azabnya. Nak berlari sampai berpeluh, nak melawan penat, nak terus berlari, nak cukupkan step 5,000 satu hari dalam sehari, nak buat setiap hari ni, nak potong pemakanan bagi ikut diet yang betul. Tahan nafsu tu berguling-guling lah nak bagi kurus badan ni. Tapi orang tengok, wah dia handsome sekarang kurus. Orang tak tahu sebelum dia nak dapat kurus tu bersusahnya. Begitulah juga penyakit kita, kesihatan kita nak bagi sihat. Dia memang banyak benda kena lalui, ya. Ha. Okey. Kalau takut melalui susah payah kan, maka keadaan mungkin jadi teruk. Kalau orang yang gemuk tak berani lalui cabaran untuk kurus ni, barangkali takkan kurus. Dia akan gemuk sampai macam itulah dia. Kalau dia takut melalui krisis penyembuhan, dia mungkin tidak akan tambah baik keadaan dia. Kena mengharungi keadaan ni. Satu perjuangan, ya, satu perjuangan. Kalau orang di Palestin mungkin berjihad untuk membebaskan tanah air daripada Israel, tapi kita ni orang yang sakit ni juga dia berjihad untuk mendapatkan kesihatan kembali kan, untuk bersama keluarga tersayang bersama untuk mencari rezeki, mencari rezeki sebagainya. Okey, ada isu emosi kan, kadang tertekan tu kena ambil tahu, kita kena ambil tahu isu emosi dia okey tak, dia tak okey ke, dia stable ke, dia tengah ada masalah stres ke, kena macam mana lah nak servis pada prospek downline kita ni. Macam mana keadaan dia, sentiasa bertanya khabar. Ni video lah cara-caranya. Okey, baik. Saya shortcut je video tu, tak apa. Semua orang tahu shake ni senang je. Jangan pakai air panas, pakai air isi yang bekas yang bekas yang ada penutup. Campur, shake, minum. Cumanya ada benda yang tak boleh campur macam kopi dengan Vitakin, tak boleh campur sekali lah. Gitu ya. Sebab dia ada, kalau caffeine dengan collagen ni, dia merosakkan struktur collagen. Mungkin tak boleh sebab ada something ke? Tidak, bukan. Dari saintifiknya tak boleh. Nasing dulu lah. Minum kopi satgi. Satgi. Makan Vitakin dulu lagi. Okey, ini antara kesudahan kita, kesudahan penutup. Saya suka guna, saya saya memetik hadis ini sebenarnya satu kisah yang saya buatkan yang pertama di awal tadi, kisah tadabbur daripada tadabbur surah Al-Baqarah ayat 260 ni, saya petik pada kuliah tadabbur Ustaz Abdullah Bukhari. Dan salah satu kisah dalam Ustaz Abdul Bukhari ni, dia kata dia pernah tertipu. Dia pernah tertipu dengan orang yang menjual produk kesihatan. Kononnya mampu merawat penyakit buah pinggang. Tetapi orang tu cerita je, tak cerita pun evidence ke apa, ke betul ke tidak tak tahu. Dia cerita sekadar nak melariskan penjualannya. Jadi Ustaz Abdul Bukhari ni pensyarah UIA lah dalam bidang hadis. Dia mengingatkan orang yang menjual barang, yang nak berniaga ni, bahawa berhati-hati dengan hadis ni.
Pertama, Nabi SAW sebut, ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Yakni Allah tidak akan mempedulikannya. Sedangkan pada hari itulah, hari kiamat ni hari yang paling kita perlu sangat rahmat Allah Ta'ala. Kita perlu sangat Allah Ta'ala kesian kat kita, masuk kita syurga sebab dahsyat pada masyarakat tak mau duduk lama-lama. Sakit terseksanya. Kan? Minta selamat daripada neraka masuk syurga. Sebab kita bimbang, amalan kita yang banyak belum tentu kita masuk syurga. Takut-takut ada murka Allah Ta'ala di situ. Dan kita nak Allah Ta'ala sayang kita. Tapi orang yang macam ni, kalau kita buat 3 perkara ni, berkemungkinan Allah SWT tidak akan pandang kita, tak cara kita. Pertama, orang yang suka mengungkit setelah dia berikan suatu bantuan yang diungkitkannya. Dia pernah bagi bantuan, tapi dia suka mengungkit balik bantuan yang dia pernah bagi. Jangan macam tu ya. Kalau tak suka, jangan mengungkit. Yang kedua ialah orang yang melariskan jualannya dengan sumpah yang palsu. Sebenarnya benda tu tak mampu pun. Contoh dulu kan ada satu kes yang orang kata ada satu kad kan. Kad ni boleh jimatkan minyak. Tepek di tangki minyak, di pintu isi minyak. Contoh ni kad komputer lah. Lekat kad tu boleh jimat minyak. Oh, Masya Allah. Ya ke macam tu kan? Mana boleh jimat minyak yang kad, tapi ramai orang tertipu, orang beli. Tak jimat minyak, tak boleh jimat kad ni, tak jimatkan minyak. Dia kena ada, sebab tu saya sebut di awal tadi, kena ada pembuktian saintifik. Jangan kita cakap, boleh sembuhkan. Oh, macam tidak. Dia tak cukup dengan tu sebenarnya. Kalau betul-betul dia bawa kesan begitu, kena sebut betul-betul. Jangan kita merekayasa benda yang tak betul semata-mata nak melarikan jualannya. Tidak. Pastikan kita tak termasuk golongan ni, orang yang nak melariskan jualan dengan sumpah ataupun dengan dakwaan yang palsu. Yang ketiga ialah orang yang melabuhkan pakaiannya kerana menunjukkan kesombongan. Ada orang mungkin nak tunjuk yang ni hebat, dia melabuhkan pakaiannya ya, sampai ke lantai sebagainya. Ni tak apa. Allah tak sukalah. Allah tak suka macam ni. Pakailah seadanya. Ini hadis sahih ya, sahih Muslim ya. Hadis ke-155. Okey, wallahu a'lam. Inilah perkongsian saya sebut sedikit tentang cara-cara untuk menghadapi bantahan. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat membantulah tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insyaAllah mungkin akan datang, kalau ada kesempatan, mungkin golongan kita akan cover sikit lah mana yang kurang tu insyaAllah. Saya akan berikan kepada MC kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih VM Syaizat untuk kita punya tajuk yang kedua. Okay, saya suka kalau VM Syaizat bagi perkongsian sebab dia macam satu session kesihatan, bisnes juga macam tazkirah lah sambil-sambil kita beringat balik. Okay. Jadi kalau untuk topik BM Syaizat ni, kalau kita cakap pasal bisnes ataupun kalau kita cuba nak campaikan benda baik, sebenarnya dia akan sentiasa ada bantahan lah, akan sentiasa ada ujian. Itu adalah normal. Jadi macam mana kita nak atasi bantahan ni, dia sebenarnya satu skill yang atau satu kemahiran yang penting, dan macam mana kita nak kontrol tu balik pada diri kita sendiri. Macam mana kita nak urus bantahan tu. Jadi kena sentiasa cari ilmu, kena sentiasa berguru lah. Dan yang penting kita kena terus yakin untuk menyampaikan sesuatu yang betul. Okay, jadi dah pukul 11. Ada apa-apa soalan ke atau testimoni lagi nak cerita? Lam. Apa? Dalam. Oh, okay. Kalau tak ada apa-apa dah. Dia ambil gambar. Oh, okay. Kita ambil gambar. Jadi kena unshare kot. Saya tak ada share lagi. Okay, jadi siapa yang boleh buka kamera, boleh kita buka untuk bergambar. So nanti Syahdu dah ambil atau Akil dah ambil kan? Screen snap kamera ke? Kilah ni snap lah. Tak. Kau ambil lah. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay. Sekejap. Okay. So esok jangan lupa ada
kedua. Ah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Esok ada seminar kat Changhua kedua Remind. Okey. Remind. Dengar tak? Dengar. Hmm. Pukul 2. Sampai 4:30. Okey, esok siapa yang free yang tak ada apa-apa boleh datang untuk session. Esok tajuk apa? Esok tajuk dia ada dalam grup tu. Kalau Wan akan cakap kenapa Changhua, kalau Nizam akan cakap bagaimana buat one-to-one, buat home meeting. Macam tu lah. Ada dalam grup Esok jumpa di Syahor. Okey. kedua InsyaAllah. Okey. Terima kasih Uda. Assalamualaikum. Terima kasih Uda. Terima kasih Ustaz. Sideline boleh join ke?